Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita bertemu lagi. Untuk pelajaran kita pada hari ini, objektif pembelajaran kita adalah yang pertama adalah cara mengenal dan menyebut nama huruf Jawi Tunggal dengan betul. Yang kedua, kita akan belajar cara memadankan huruf rumi kepada Jawi dengan betul. Yang ketiga, cara menyambung huruf bagi huruf aras mudah dengan betul. Dan yang keempat, cara menulis perkataan mudah dengan teknik 3 langkah. Okey, jom kita berkenalan dengan huruf-huruf Jawi Tunggal. Sebelum itu, cuba rakan-rakan yang berada, para hadirin yang berada di dalam program ini sekarang secara live, secara langsung, cuba teka berapakah bilangan huruf Jawi Tunggal. Saya rasa soalan ini kerap kali ditanya oleh penceramah, pembentang di dalam program-program bagi tajuk awal Jawi. Jadi, cuba tulis di live chat sekarang, berapakah bilangan huruf Jawi Tunggal? Adakah 28, 32, 34, 35 atau 37? Betul. Tahniah kepada yang berjaya meneka. Bukan meneka, ada yang meneka, ada yang memang tahu. Tahniah kepada yang berjaya menjawab. Bilangan huruf Jawi ada 37 huruf. Okey. Apakah nama huruf ini? Ini adalah huruf apa? Biasanya ramai yang keliru dengan huruf ni sebab huruf ini ada dua bentuk yang sama tetapi bilangan titik sahaja yang berbeza. Kalau satu titik itu adalah huruf fa, huruf fa. Tetapi jika 3 titik huruf itu adalah huruf pa. Betul, pandai. Okey. Kalau 3 titik huruf pa. Baik. Ini huruf apa? Cuba tulis. Huruf. Betul, itu adalah huruf ta marbutah. Baik. Ini huruf apa pula? Huruf. Ya. Huruf apa? Betul, huruf nga. Huruf nga. Baik. Ini huruf apa? Huruf. Bentuknya macam kaf tetapi ada titik. Ini adalah huruf ga. Huruf ga. Okey, bagus. Baik. Ini huruf apa? Kalau tidak ada titik, dia adalah huruf waw. Huruf waw. Tetapi bila ada satu titik, bukan lagi waw tetapi huruf, ada yang mengatakan dia adalah huruf V. Okey. Dia bukan V tetapi va. Huruf va. Tetapi bila dipadankan dengan rumi, memanglah va dipadankan dengan huruf V untuk tulisan rumi. Baik, jom kita lihat kedudukan huruf di atas garisan. Kerana saya dapati ramai di kalangan kita yang biasa menulis Jawi tetapi tidak menjaga hak huruf tersebut. Mengambil mudah tentang kedudukan huruf di atas garisan. Contoh, yang pertama huruf ba. Sekiranya di dalam buku kita, kalau kita menulis di atas kertas yang ada garisan ataupun di dalam buku tulis, cuba kita jaga sifat huruf tersebut. Kalau huruf ba, pastikan ba itu berada di atas garisan dan titiknya berada di bawah garisan. Sebab selalunya ramai yang menulis macam ni kan. Okey, kita tengok ba macam ni. Jadi jawapan yang betul, pastikan badan huruf berdiri ataupun terletak di atas garisan. Seterusnya huruf nun. Baik, huruf nun pun sama. Okey, huruf nun kita perlu jaga sifat dia. Sebab kalau tadi huruf ba, huruf ta adalah huruf pinggan
huruf pinggan biasanya memang akan terletak di atas garisan. Tetapi bagi huruf yang mangkuk, huruf yang berbentuk mangkuk, dia tidak berdiri di atas garisan. Ya, dia akan separuh atas, separuh di bawah. Jadi jawapan yang mana betul? Jawapan nombor 1 atau nombor 2? Yang mana kedudukan yang betul? Jawapan nombor 2. Okey, bagus. Baik, seterusnya huruf, ini huruf apa? Apa nama huruf ni? Ini adalah huruf lam. Baik, yang mana satu yang betul? Yang mana satu kedudukan huruf yang betul? Adakah nombor 1 atau nombor 2? Yang mana? Okey. Inilah jawapan yang betul, iaitu badan lam tidak berdiri di atas garisan tetapi jatuh sedikit di bawah garisan tersebut sebab dia pun macam bentuk mangkuk kan. Cuma dia ada tangkai yang panjang dekat atas. Okey. Baik, begitu juga dengan huruf. Ini huruf apa? Ini adalah huruf qaf, huruf qaf. Baik, huruf qaf pun sama juga macam huruf nun tadi. Di mana bentuknya adalah mangkuk. Apabila mangkuk, huruf tersebut tidak berdiri di atas garisan. Tidak berdiri. Siapa yang buat macam ni? Salah lah. Okey, jadi jawapan yang betul adalah qaf. Kedudukannya begini ya. Separuh atas, separuh bawah. Baik, mari kita lihat bilangan huruf jawi yang 37 tadi. Okey, yang pertama kita tengok ini adalah susunan huruf 37 huruf. Bermula dengan huruf, kalau kita baca pastikan kita bermula dari sebelah kanan. Sebelah kanan, kita bermula dari sini. Okey, yang pertama alif. Tengok kedudukan alif atas garisan. Ba, ta marbutah, sa, jim, ca, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, nga, fa, pa. Kan tadi kan kita ada sebut tadi kan. Huruf ni bentuk ya. Dia punya acuan dia, badan dia sama cuma bilangan titik sahaja yang berbeza. Kalau satu titik itu adalah huruf fa, kalau 3 titik itu adalah huruf pa. Seterusnya qaf, kaf, ga, lam, mim, nun, waw, va, ha, hamzah, ya. Baik, ini adalah huruf ya yang tidak ada titik. Apa nama huruf ya tak ada titik ni? Apa nama dia? Cuba tulis. Apakah nama huruf ya yang tiada titik? Okey, huruf ya tidak ada titik ini ada 2 nama. Okey, 2 nama iaitu yang pertama huruf ya. Okey, satu lagi adalah huruf alif maksurah. Bila kita akan memanggil nama huruf ya tidak ada titik ni sebagai ya tidak ada titik ni sebagai alif maksurah. Okey. Huruf ya tidak ada titik ni sekiranya kita mengeja perkataan itu daripada perkataan sumber bahasa Arab. Contohnya kita eja perkataan taqwa, taqwa. Okey, ta, qaf, waw, ya tidak ada titik kan? Kita akan sebut macam tu. Okey, jadi disebabkan perkataan tersebut taqwa itu adalah berasal daripada bahasa Arab, maka ya yang tidak ada titik itu kita eja sebagai huruf alif maksurah. Contohnya taqwa tadi tu ta, qaf, waw, alif maksurah, ya. Okey, bila masa pula kita nak menggunakan kita nak namakan ya tidak ada titik tu sebagai ya. Okey, apabila kita mengeja perkataan selain daripada bahasa Arab. Contohnya perkataan daripada bahasa Melayu sendiri yang berakhir dengan bunyi i pepet. Ya. Contohnya kita eja perkataan mekanisme, patriotisme.
Kan? Okey. Ataupun kita eja perkataan kita nak cakap okey je. Kan? Okey je. Je itu pun kita eja dengan jim ya, iaitu jim dengan ya tidak ada titik. Ya tidak ada titik itu namanya ya sebab bukan bahasa Arab. Okey, baik. Seterusnya huruf nya. Okey. Jadi inilah huruf 37 huruf. Ya, sekali lagi kita baca. Ya, 1 2 3. Alif, ba, ta, ta marbutah, ta, jim, ca, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, nga, fa, pa, qaf, kaf, ga, lam, mim, nun, waw, va, ha, hamzah, ya, ya ataupun alif maksurah dan nya. Okey, satu lagi yang selalu menjadi kekeliruan kepada hadirin, kepada masyarakat di sana tentang huruf ha. Tentang huruf ha. Nanti kita akan tengok di dalam huruf-huruf di dalam slide yang seterusnya. Okey, kita akan lihat kalau kita tadi kita belajar tentang bilangan huruf Jawi ada 37. Kan? 37. Sekarang kita lihat padanan huruf. Okey, kalau kita nak belajar tentang cepat pandai Jawi ni, macam mana kita nak cepat pandai? Kita perlu ikut dia punya susunan, aras kesukaran kalau kita ajar anak-anak kita. Kalau kita sendiri pun kita kena ikutlah urutan tu. Yang pertama kita kenal dulu nama huruf. Yang kedua kita tahu kita kenal pula, kita tahu pula susunan huruf tu macam mana. Dan seterusnya kita menguasai tentang padanan huruf, kan? Okey. Jom kita tengok. Okey, ini adalah sifir untuk padanan huruf, padanan huruf. Untuk Rumi kepada Jawi, Jawi kepada Rumi. Baik. Okey, contoh padanan huruf ni macam ni supaya audience dan para hadirin yang ada di dalam bersama kita secara maya sekarang boleh tengok apa yang dimaksudkan sebagai padanan huruf, Okey, contoh kalau kita nak membaca sesuatu perkataan, okey, kita boleh padankan huruf Jawi tersebut. Okey, contoh kita tengok caranya adalah yang pertama kita tunggalkan, kita tukarkan kepada huruf tunggal supaya ada juga di kalangan anak-anak kita ataupun di kalangan kita sendiri yang tidak tahu asal usul huruf ni. Ini datang daripada bentuk yang macam mana, tunggalnya macam mana, kan? Okey, kalau kita tengok ni, ini adalah huruf sin, ini adalah bentuk tunggal dia. Okey, yang ini huruf apa pula? Apakah bentuk tunggal, bentuk asal dia? Okey, itu adalah asal iaitu alif. Baik, bagaimana pula dengan huruf yang warna biru ni? Apa nama huruf ni? Ini adalah huruf ba. Huruf ba ni kalau bersambung, kalau tidak bersambung, dia datangnya daripada bentuk begini. Okey, seterusnya ini adalah huruf waw yang tidak bersambung dan seterusnya nun. Jadi, bila kita padankan, sin sama dengan S, alif sama dengan A, ba sama dengan B, dan waw sama dengan U, dan N sama dengan nun sama dengan N. Jadi baru kita boleh bacakan. Jadi sabun. Jadi apa yang saya nak bagi tahu di sini adalah untuk membaca tulisan Jawi bukannya satu perkara yang susah, sebab kita cuma perlu padankan saja huruf-huruf Rumi tersebut. Sekiranya kalau kita nak membaca, kita tukarkan saja kepada huruf-huruf Rumi, maka kita akan dapat apakah apakah dia huruf tersebut di dalam tulisan Rumi, Okey, jangan kita panggil bahasa Jawi, ini bukan bahasa Jawi, dia adalah tulisan Rumi. Tulisan Jawi. Okey. Baik, seterusnya kita tengok. Mari kita berkenalan dengan padanan huruf. Okey. Itu yang saya tunjuk sekarang ni adalah huruf
A kan? Huruf A. A sama dengan huruf apa ni? Okey, seterusnya ini adalah huruf E. E yang saya tunjuk ini adalah E taling. Okey, E taling. Baik, seterusnya ini huruf apa? I. Okey. Baik, kemudian U. Semua ini yang saya tunjuk ini yang berada pada kawasan kuning, ini adalah mewakili padanan untuk vokal. Jadi, untuk A padanannya adalah alif. Okey. A alif. Okey. E iaitu untuk E taling sama dengan huruf ya. I sama dengan ya. U sama dengan waw. O sama dengan waw juga. Okey. Baik, seterusnya agak-agaknya apakah nama huruf kelompok huruf yang saya tanda ni? Yang saya bulat-bulatkan ni. Ini adalah mewakili untuk, cuba teka, untuk apa ni? Kalau tadi A, E, I, O, U adalah vokal. Kalau kita tukarkan kepada E, I, O, U itu, A, E, I, O, U, 5 vokal kepada Jawi. Dalam Jawi dia ada 3 huruf saja iaitu alif, waw, ya. Kan? Tetapi yang saya tunjuk sekarang ni bukan vokal. Dia adalah, betul, ini adalah kelompok untuk konsonan. Ya. Baik, kita tengok B sama dengan ba, C sama dengan apa? C sama dengan ca, D, dal, F, fa, G sama dengan ga, H, ha, J, jim, K, kaf. Okey. Yang kita tunjuk sekarang ini adalah untuk perkataan bersumberkan bahasa Melayu. Okey. Untuk K, K awal. Ini yang di atas ni mewakili K awal. K awal. Baik, K awal kaf dan K akhir suku kata adalah qaf. Jadi, K awal kaf, K akhir qaf. K awal kata. K awal kata kaf, K akhir kata adalah qaf. Seterusnya, L sama dengan lam, M sama dengan mim, N sama dengan nun, P sama dengan pa, Q, qaf, R, ro, S, sin, T, ta, V. Kita dah belajar tadi. Ini huruf apa ni? Huruf va. Baik, seterusnya W, waw. Ini adalah huruf X. Ya. Okey, X ni adalah cara untuk mengeja bunyi X. Okey, Y, ya, Z, zai. Okey. Okey, seterusnya kita belajar tentang huruf digraf. Apakah itu huruf digraf? Okey, yang mana satu digraf agak-agaknya? Inilah huruf digraf. Digraf adalah dua konsonan yang berganding, yang bergabung di dalam satu suku kata. Untuk rumi dia ada dua huruf. Contohnya huruf NY. Tetapi bila kita jawikan, NY itu akan menjadi huruf nya. Bezanya dengan huruf sa adalah, kalau huruf sa dia adalah berbentuk pinggan. Ya. Huruf sa kalau bersambung titiknya kekal di atas. Tetapi hurufnya adalah huruf yang paling unik di dalam kelompok huruf Jawi. Kenapa? Sebab hurufnya kalau dia bersambung, ya, dia bersambung dengan sesuatu huruf, hurufnya akan berubah titiknya dari atas turun ke bawah. Okey. Seterusnya SY, tengok dua konsonan untuk rumi bila dijawikan dia jadi satu huruf saja iaitu shin. NG sama dengan nga. KH, ho, GH, rain. Okey. Baik. Kalau kita tengok untuk bila kita nak mengajar, ya, untuk anak-anak kita yang prasekolah, yang tahun 1, ya, tahun 2, yang masih baru-baru tu, baiknya, seeloknya kita perkenalkan dua huruf digraf saja dulu. Tak perlu yang ada serapan bahasa Inggeris lagi lah ataupun bahasa Arab. Okey, kebanyakan bahasa Arab lah. Sebab digraf ini kebanyakannya memang daripada bahasa Arab. Contohnya huruf kha,
ghain kan. Contoh ya. Ni makhluk, ghaib. Okey. Macam ni. Huruf shin ni ada juga dalam bahasa Inggeris. Contohnya shampoo kan. Okey, baik. Jadi, untuk peringkat permulaan, kita ajar 2 huruf digraf sahaja iaitu mulakan dengan nga. Sebab banyak ejaan yang datang daripada nga ni yang dekat dengan murid lah. Contohnya bunga, singa, nganga kan. Okey, seterusnya huruf nya. Jadi yang kita ajar huruf ng dan ny saja. Nga dan nya. Jadi sebab apa? Nyanyi kan. Nyonya. Jadi yang ini yang banyak rapat dengan murid. Maka dengan anak-anak kita, dengan diri kita juga. Sebab kita selalu guna. Jadi kita gunakan ini dulu. Ya, kalau kita nak belajar peringkat awal, kita lazimkan dengan ny dan ng. Bila kita dah mahir, ya, kita boleh gunalah huruf-huruf digraf yang lain. Tapi kalau kita nak eja, untuk proses untuk kita menulis memang keperluan, tulislah. Boleh rujuk pada padanan huruf di sini. Contohnya nak eja shampoo, eja akhbar, apa khabar, ya. Eja maghrib, boleh rujuk padanan, ya. Okey, seterusnya. Kita tengok pada hukum K. Okey, yang mana satu hukum K? Bila sebut K, pastilah merujuk kepada K lah. Ini adalah hukum K. Baik, untuk hukum K yang saya tekankan di sini, di dalam padanan sifir padanan huruf ini adalah merujuk kepada perkataan bahasa Melayu. Di mana, seperti yang saya terang tadi, K di awal adalah kaf, K di akhir adalah qaf. Contoh K di awal, contohnya kita eja perkataan kopi. Kan? Kopi, kota. K itu berada di awal. Okey. Contoh seterusnya untuk K di akhir. K di akhir contohnya kita eja perkataan tajuk. Tajuk. T-A-J-U-K. Nampak? K itu berada di akhir. Maka K tersebut kita padankan dengan huruf qaf. Okey, jom kita mendalami lagi padanan huruf. Baik, A sama dengan alif. Okay. I sama dengan italing. Italing. Contohnya kita eja perkataan ferry, Lena. Kita guna I inilah. Jangan guna yang beli, kita pilih yang I ini. Tak boleh. Yang ini, ya, italing ini dia bersifat senyum. Yang bunyinya senyum. Ya, bunyinya senyum. Contohnya ferry. Ya, jeti, tema. Barulah kita menggunakan I ini. Okay. Untuk I taling I pepek ni, saya perlukan satu slot lah. Sebab dia ada cara dia untuk kita perkenalkan, untuk kita hilangkan rasa kekeliruan. Bagaimana nak hilangkan kekeliruan? Untuk mengeja I pepek dan I taling bagi tulisan Jawi. Sebenarnya saya lihat bukan tulisan Jawi sajalah. Sebab ada juga yang keliru kan. Kita sendiri pun kalau kita jarang jumpa dengan sesuatu perkataan yang mempunyai I di dalam perkataan itu, kadang-kadang kita keliru. Ada juga yang contohnya, saya pernah jumpa lah ada yang menyebut perkataan peta. Kan? Kita sebut peta. Ada juga yang menyebut sebagai peta. Ya? Okey. Tapi jawapan yang tepat adalah peta. Untuk peta tak boleh menggunakan I ini. Ya? Ini adalah I taling untuk kataan yang mengandungi bunyi I taling sahaja seperti Lena, tema, meja. Itu boleh. Jadi I tersebut, bila kita nak jawikan, contohnya eja meja, maka M-I, meja, eja. I tersebut kita perlu padankan dengan huruf ya. Okey, seterusnya I sama dengan ya, O sama dengan waw dan U sama dengan waw. Okey, baik. Okey. Sekali lagi yang ini supaya sebagai pengukuhan. Kalau tadi tu kita lihat satu-satu kan. Ini adalah rumusan nak menunjukkan bahawa huruf vokal di dalam Jawi ini senang saja untuk diingat, di mana
A sama dengan alif. Tengok, A sama dengan alif. I dan I adalah ya, adalah ya. O dan U adalah waw. Okey. Baik, seterusnya jom kita lihat padanan untuk konsonan. Okey, B sama dengan. Okey, bila kita tulis, mulakan dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Okey, ba dan pastikan huruf tersebut diletak di atas garisan. Ya, jangan kita tulis terbang-terbang macam ni lah. Okey, yang macam ni salah, yang macam ni betul. Okey, seterusnya C. C sama dengan apa? Okey, carilah dekat sini. C sama dengan ca. Contohnya kita nak eja perkataan cuci, cuti, kan? Okey, ca. Ini pun sama juga, pastikan titik berada di bawah garisan. Dan ini adalah huruf G. Okey, kita carilah G sama dengan apa? Kalau kita nak eja perkataan contohnya guli. Carilah G sama dengan, okey, ga. Ni kan? Okey, jadi ga. Letak, pastikan, biasakanlah kita menulis tu letak atas garisan. Okey, G sama dengan ga. Dan H sama dengan ha. Okey. Ini yang selalu menjadi kesilapan juga di mana ada yang keliru tentang bentuk huruf ni kan, huruf H. Apabila huruf H berada dalam kedudukan tunggal, ya, tunggal untuk tulisan Jawi lah ya. Bila tunggal, kita jangan tulis H yang bentuk macam ni. Untuk H yang ini maksudnya H ini adalah wajah huruf H yang pertama untuk dia sambung. H ini adalah H simpul. Contohnya nak sambung kan, barulah dia akan bertukar bentuk menjadi macam ni. Sekiranya H itu adalah tunggal, kita nak tulis H yang tidak bersambung, maka bentuk H adalah seperti ini. Baik, seterusnya huruf J sama dengan. Okey, seterusnya kita masuk pada padanan untuk konsonan bagi huruf K. K awal kaf. Untuk kaf ini, ramai yang keliru. Kenapa ada yang ada tangkai, kenapa yang tidak ada? Okay, ada dua jenis kan kaf. Untuk makluman, kalau kita tulis untuk perkataan Jawi, ya, untuk tulisan Jawi, kita menggunakan kaf yang ada tangkai. Kalau kita menulis kaf untuk bersumberkan bahasa Arab, ya, contohnya kita nak tulis perkataan surah Al-Mulk, ya, ataupun nama orang yang bersumberkan bahasa Arab, contohnya nama dia Abdul Malik. Barulah kita menggunakan kaf yang ada kaf kecil ni. Okey. Bagi kaf yang ada tangkai ni, contohnya kita nak eja perkataan kek. Kita kena letak tangkai dia. Kan? Kek. Contohnya kaf, ya, kaf. Tengok. Okey, letak tangkai kaf, ya, kaf kan? Jadi ada tangkai di sini. Okey. Ataupun eja luka. Lam, waw, kaf. Ada tangkai macam tu. Okey? Baik. Okey, seterusnya. Ini adalah cara untuk menggunakan K awal dan K akhir. Okey, untuk K akhir. K akhir, contohnya kita nak eja perkataan tajuk. Nampak tak? K ini berada di akhir kata. Okey, K akhir kata ini, sekiranya kita nak tukar, kita kena tahu apakah sumber sesuatu perkataan itu. Sebab K ini pun dia merujuk kepada tiga jenis lah bahasa. Contohnya bahasa Melayu, bahasa Arab dan selain daripada bahasa Melayu, bahasa asing lah. Kan? Kalau bahasa asing, K di akhir ini contohnya kita eja perkataan klinik. Kalau klinik bukan bahasa Melayu, dia asal daripada sumber bahasa Inggeris. Jadi kita tidak boleh menukarkan K itu dengan qaf. Dia perlu menjadi K itu dengan kaf, kan? Okey, kalau bahasa Arab pula, contohnya kita nak eja juzuk, K yang di akhir itu bukannya qaf, tetapi dia adalah hamzah. Okey, jadi apa yang saya nak maklumkan di sini adalah sifir yang ditunjukkan, saya tunjuk ni, okey, adalah merujuk kepada awal Jawi. Kalau kita nak mengajar awal Jawi, contohnya seseorang tu macam kita baru je nak belajar tentang tulisan Jawi, tapi kita sudah diperkenalkan K itu qaf, K itu boleh juga dipadankan dengan hamzah, kan? Dengan ain. Jadi anak kita ataupun seseorang yang baru saja nak berminat dengan tulisan Jawi dah keliru dah. Kan?
Contohnya eja rakyat. Bukannya R-A-K, K itu bukannya kaf. Kita bagi tahu, oh K itu adalah ain. Teruslah keliru pula. Jadi, untuk peringkat permulaan, bila kita mengajar tulisan Jawi, jangan kita perkenalkan terlebih dahululah. Kita perkenalkan ejaan lazim dulu. Kita perkenalkan perkataan yang tulisan perkataan sumber bahasa Melayu dulu. Bila sudah betul-betul menguasai kemahiran, barulah kita masuk kepada padanan yang berasaskan kepada sumber-sumber bahasa lain. Okey? Baik, seterusnya kita tengok L sama dengan lam, M sama dengan mim. Okey, ni pun sama juga. Kalau saya mengajar kan, ramai murid kita ni dia buat mim di atas garisan. Ataupun mim itu kepalanya ke bawah. Jadi kita perlu ajar ataupun kita bagi tahulah mim kalau tunggal kepalanya di atas. Okey, seterusnya huruf N, N sama dengan nun. Baik, ini konsonan lagi, P sama dengan pa, R sama dengan ro. Okey, ro pun sama juga. Pastikan jangan buat ro tu berdiri atas garisan macam ni. Ini salah ya. Ini betul. Okey, seterusnya S sama dengan apa? S sama dengan sin, T sama dengan ta, dan Z sama dengan zai. Okey. Okey, jom kita buat latihan. Okey, kita nak buat padanan huruf Okay. Ini adalah pemeringkatan, cara untuk mengajar. Baik. Yang saya gunakan ni adalah teknik pelangi. Sebab biasanya orang yang baru first time, pertama kali nak belajar tulisan Jawi, dia akan mengalami masalah arah menulis Jawi. Okay? Pada tanggapan seseorang, J itu akan berada arahnya sama dengan tulisan Jawi ni sama pula dengan arah tulisan Rumi. Okey. Jadi caranya adalah kita letakkan nombor dulu pada perkataan yang kita nak tulis. Contohnya jala. Okey, tulis nombor dulu 1, kemudian 2, 3 dan 4. Okey, ada 4 huruf yang kita nak jawikan, maka kita tulis 4 nombor. Okey, tapi yang pertama mestilah buat garisan dulu ya. Buat garisan, lepas tu tulis nombor. Kemudian kita ada berapa tadi tu? 1, 2, 3, 4 kan? Jadi kita tulis pula di sebelah sini. Tapi cara nak menulis, mestilah kalau ini bermula dari mana? Dari kiri ke kanan. Nampak ni memula kiri ke kanan, pergi ke sini kan? Tapi kalau tulisan Jawi dia bergerak dari kanan ke kiri. Kita tengok. Nombor 1 tu berada di mana? Dari sini ke dari sini? Kita tengok. Okey, 1 bermula dari kanan. Kemudian 2, 3, 4. Kenapa ada 4 nombor? Sebab bilangan huruf di sini ada 4 juga. Kalau ada 4 huruf, maka 4 nombor jugalah kita buat. Okay, jadi barulah kita padankan. Tengok. J sama dengan Jim. Kita tengoklah dekat sini. J sama dengan Jim. Okay, kemudian huruf nombor 2 pula. Okay, ini nombor 1. Ini adalah teknik pelangi ya. Okay, kemudian kita tengok 2. Kawan dengan nombor 2. Jadi kita cari. Nombor 2 ni apa? Oh, nombor 2 adalah A. Kita tengoklah mana A. Ini A. Jadi hurufnya adalah alif. Jadi A, alif. Kemudian seterusnya 3 bertemu dengan 3. Okey, jadi jawapannya kita kena tulis dekat sini. L sama dengan apa? Tengok. Okey, L sama dengan lam. Kemudian A, huruf yang keempat. Okey, bertemu dengan huruf keempat. Jadi A sama dengan, sama juga tadi tu, A sama dengan alif. Jadi, jim alif ja, lam alif la, jala. Okay, perkataan seterusnya. Okey. Ni jala. Okey, ni nampak lebih jelas lah kan. Tadi tu kita ambil daripada, dari sini. Ini adalah yang lebih jelas. Nampak? Kedudukan huruf atas garisan ya. Ini adalah teknik pelangi. Perkataan kedua, sudu. Okey, S sama dengan tapi sebelum tu jangan lupa apa yang perlu kita buat tadi yang saya bagi tahu. Pertama, bila kita nak buat mesti buat nombor. Berapa huruf yang ada di dalam perkataan sudu? Ada 4. 1 2 3 4. Maka kita tulislah 1 2 3 4.
Lepas tu apa nak buat? Tulis pula nombor di sebelah untuk kita jawikan kan. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi kita tengok S sama dengan, mana S? Cari S. Okey, ni S. S sama dengan sin. Okey. Kemudian, ni nombor 1. Kemudian nombor 2. U sama dengan waw. D sama dengan dal. Dan U sama dengan waw. Ini adalah cara kita nak menggunakan kotak sifir ni. Okey. Baik, jadi kalau kita nak guna teknik pelangi, sekali lagi tengok macam mana nak buat. Tulis nombor bawah perkataan rumi, tulis nombor pada petak jawapan mengikut bilangan huruf rumi tadi dan kita buat pelangi. 1 bertemu 1 jadi S sama dengan sin, U sama dengan waw, D sama dengan dal dan U sama dengan waw. Jadi cara ejanya adalah sin waw su, dal waw du. Okey, sin waw su, dal waw du. Okey, seterusnya eja lidi. L sama dengan mana L? Mana L? Jumpa tak? Okey, ni L. L sama dengan lam. Maaf. Okey, saya pun dah lupa. Okey, cara pertama letak nombor dulu. Okey. Lepas tu kita buatlah padanan huruf. Kan? Okey, macam ni. Letak nombor. Kemudian buat pelangi. Padankan huruf tersebut. Okey? Okey, perkataan seterusnya soto. Apa yang perlu dibuat? Letak nombor. Ada berapa huruf? 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4. S sama dengan sin. Carilah di sini ya. Cari di sini. O sama dengan waw. T sama dengan ta. O sama dengan waw. Jadi, bila kita nak jawikan, jadi S sama dengan sin. Buat pelangi dulu supaya anak-anak dia tahu padanan yang sebenar. Kadang kita cakap 1 dengan nombor 1, dia tak boleh buat juga. Jadi, untuk bagi dia nampak, kita perlu buat pelangi macam ni. Okey, nak bagi lebih menarik, kita minta anak kita buat garisan ini menggunakan warna-warni. Contohnya nombor 1 ni warna merah. Nombor 2 ni warna biru. Nombor 3 warna hijau. Nombor 4 warna kuning. Kan? Jadi hasil saya dah buat di sekolah. Memang hasil murid tu nampak cantik. Dia dalam keadaan dia suka dengan hasil. Nampak macam hasil seni. Kan? Hasil seni dia macam ada gabung jalin dengan mata pelajaran PSV lah dekat situ. Dia pun suka. Sebenarnya bukanlah semua setiap kali dia nak buat. Tujuan kita tu adalah untuk memaklumkan padanan huruf dan juga arah menulis. Ya, arah menulis huruf tu. Itu saja. Okey, baik. Seterusnya, ini apa hukum yang ada di dalam perkataan ini? Hukum yang ada di sini adalah hukum kita dah belajar tadi. K. K di awal padannya adalah kaf. Kemudian O, waw, si sama dengan ca dan i sama dengan ya sebab dia bunyi kocek kan. Kocek dia apa? Senyum kan? Kocek. Jadi bila senyum kita padankan dengan huruf ya lah. Kemudian kita tengok ni huruf K. K berada di akhir. Nampak? K berada di akhir dipadankan dengan huruf Qaf. Sebab apa? Kocek ni berasal daripada sumber bahasa Melayu. Okay. Jadi ini adalah dalam bentuk yang cantik. Okay. Kita buat pelangi, padankan dan pastikan tulisan diletakkan, huruf diletakkan di atas garisan dengan betul. Okey, yang ini pula ada hukum apa di dalam ni? Apa yang ada? Ini pun mengelirukan murid juga. Apabila kita buat NG ada 2 huruf, murid pastinya kalau kita tidak menerangkan, dia akan buat N sama dengan nun dan G sama dengan ga. Betul tak? Okey, jadi kita perlu orang kata apa, bimbing dengan cara kita minta mereka buat garis di bawah huruf di graf tu. Okey? Kita bagi peringatan lah. Hati-hati. Di sini ada huruf di graf.
Hati-hati, ada huruf digraf. Begitu juga kalau ada huruf K. Kalau kita jumpa dengan sesuatu huruf yang menimbulkan rasa kekeliruan kepada murid, kita minta murid tu gariskan. Apakah huruf-huruf yang mengelirukan murid? Okey, yang pertama digraf. Kemudian huruf E dan K. Tiga huruf ni mengelirukan murid sebab dia mengalami kesukaran untuk memadankan. Kalau digraf dia biasanya akan memadankan dengan dua huruf. Sedangkan NG ini kalau dua rumi bila dijawikan ambil di mana? NG. Kita cari dekat sini. Ini adalah kawasan digraf kan? Kita tengok NG sama dengan nga. Okey. Dan okey. Tengok. NG adalah nga. Satu huruf saja. Ni. NG nga. Jangan lagi buat macam ni, salah ya. Di mana NG itu sebenarnya dipadankan dengan nga iaitu satu huruf sahaja. Okey, kemudian ini adalah cara nak menulis kedudukan huruf atas garisan, buat pelangi. Taklah huruf digraf. Tadi kan huruf NG kan, sekarang huruf NY. Okey, jadi ini pun sama, kita buat garis di sini. Baru buat huruf, ada berapa? Kita jangan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah. Kalau kita buat bilangan macam ni salah. Sedangkan NY ini adalah 1, A 2, NY ini adalah huruf yang ketiga dan keempat. Jadi bila kita tulis, 4 huruf jugalah yang akan dipadankan. Ya? Okay, hati-hati tau dengan huruf digraf ni. Okay, ini adalah kita buat pelangi, letak nombor dulu. Kemudian buat pelangi. Okay. Jadi, jom eja. Nya alif, nya, nya ya, ni. Okay, di sini ada vokal awal kata. Okay, vokal awal kata ini pun sering menimbulkan kekeliruan kepada kita. Ya, kepada kita semasa kita nak menulis. Kenapa? Biasanya bila kita menulis, I ini akan dipadankan dengan huruf ya. Betul tak? Okay. Jadi cara untuk kita nak mengatasi masalah ini, kita buat macam ni. Fahamkan konsep vokal awal kata. Apabila huruf vokal A, E, I, O, U berada di hadapan kata, di hadapan satu suku kata, dia duduk di awal, dalam suku kata tu dia berada di awal. Contohnya isi, ibu, itik, ubi, orang. Okey. Vokal awal kata itu mesti dimulakan dengan huruf alif. Okey, di sini dalam sifir ni mana dia vokal awal kata? Okey, ni kita tengok. Okey, tengok. A, E, I, O, U. Okey. Ayam. Ni I, pepet. Okey, I pepet contohnya mak. Ni I taling, ekor, ibu, orang, ubat. Okey. Apabila semua ni kita jumpa perkataan yang dimulai dengan vokal awal kata, apa yang perlu dibuat? Mesti perkataan tersebut, kata tersebut mesti dimulakan dengan huruf alif. Nampak tak? Semua ada alif. Jadi contohnya kita nak eja perkataan U. Kita jangan cakap U sama dengan apa. Tak. Macam mana nak eja bunyi U? Kita tanya supaya murid ataupun kita, anak-anak kita, kawan kita, dia tidak keliru. Macam ni kan? Kita jangan cakap I sama dengan apa. Okey. Kita tanya, macam mana kita nak eja bunyi I? Bunyi. Kita tanya dia berdasarkan bunyi. Macam mana kita nak eja bunyi I? I, E. Jadi I, E. Jadi E tu sama dengan alif, ya kan? Okay, letak nombor dulu. Alif, ya, I, sin, ya, si. Okay, kita tengok. Begitu juga kalau kita nak eja perkataan ubi. Kita jangan tanya U sama dengan apa. Bukan macam tu. Kita tanya macam mana nak eja bunyi U. Macam mana nak eja bunyi U? Oh, alif, waw, U. Macam mana nak eja bunyi O untuk obor? Alif, waw, O.
Macam mana nak eja bunyi oren, alif waw o. Kan? Macam mana nak eja bunyi alif ya untuk ekor. Kan? Okay. Macam ni. Okay. U, kita jangan cakap U sama dengan apa. Kalau kita tanya U sama dengan apa, nanti akan merujuk di sini pula yang warna kuning. Kita tanya macam mana nak eja bunyi U. Bunyi U. Okey. U. Ni U. Di sini adalah di sini vokal awal kata ni merujuk kepada bunyi bunyi. Jadi U, alif waw U. Okey, letak nombor dan padankan. Begitu juga dengan O. O, macam mana eja bunyi O? Alif waw O. Cari di sini ni O kan. Okey. Nampak senang saja. Kalau kita nak jauhikan satu perkataan, kita masih baru, ya, kita tengok kepada sifir padanan huruf, ya. Okey, baik. Pastikan kita buat padanan nombor tu dengan arah yang betul. Kalau tulisan Rumi, ni tulisan Rumi, mula dari kiri ke kanan. Kalau Jawi, kanan ke kiri. Okey, jom kita cuba eja. Okey, macam mana nak eja topi? Topi, apa nak buat? Letak nombor, kemudian kita padankan, kan? Okey, jadi tawoto payapi. Okey, eja kota. Letak nombor, kemudian letak nombor pada tapak jawapan dan jawikan. Okey. Eja adik pun sama juga, alif, a, dal, ya. K berada di mana ni? Di manakah K? K berada di awal atau di akhir suku kata? Di mana? K berada di akhir, maka jawapannya adalah qaf. Seterusnya, ini adalah singa. Letak nombor, ingat tadi, sepatutnya di sini kita letak garisan. Kita gariskan dulu di graf tu supaya kita dapat membantulah kalau kawan kita, ya. Kalau masih ada yang baru belajar, yang keliru, kalau kita tak buat garisan, tidak ada tanda berhati-hati. Jadi bila kita gariskan, bermaksud hati-hati untuk jawikan. Jadi NG ini jangan tulis 3 dan 4. Salah. Kita terus saja NG ini mewakili satu huruf sahaja. Okay, jadi letak, bila kita buat jawapan, kita nampak di sini. Ni. Nampak? Satu huruf je kan? Okay, seterusnya itik. Hati-hati dengan ni. Okay, di sini ada dua hukum, iaitu vokal awal kata, ya, vokal awal kata dan hukum K. Bila kita nak jauhikan perkataan yang ada hukum begini, kita perlu hati-hati sedikitlah sebab biasanya di sinilah yang menjadi kesilapan ketika mengeja, di mana ada yang buat I ini ya dan K ini adalah kaf. Kita tengok perkataan ini sumber perkataan dari bahasa Inggeris kah? Oh bukan kan? Itik bahasa Melayu. Maka kita buat, buat nombor dulu. I. Macam mana eja bunyi I? Alif ya I. Ta sama dengan T sama dengan ta, I sama dengan ya, dan K sama dengan apa? Berada di akhir. Qaf. Okey, pandai. Tahniah. Okey. Bagus Okey, semua masih dengan saya ke? Semua okey? Okey. Baik kepada anak-anak yang rajin menulis di sana tu. Okey, bagus. Tahniah. Sebaiknya buatlah catatan, okey? Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita akan masuk tajuk baru, iaitu sambung huruf. Nampaknya kita dah masuk dua tajuk tadi. Yang pertama kita mengenal dengan huruf, ya, susunan huruf, nama huruf. Yang ketiga kita belajar tentang apa? Padanan huruf, kedudukan huruf atas garisan, arah nak menulis, ya. Kalau Jawi, kita mesti mula dari sebelah mana? Sebelah kanan ke kiri. Okey. Baik. Sekarang kita belajar macam mana nak sambung huruf. Senang saja, okey? Jom. Okey, cara untuk membezakan huruf yang boleh tak boleh sambung. Di sini saya ada buat sifir di sini. Huruf pemutus, ya, ada 7 iaitu alif,
va, waw, zai, ra, zal, dal. Untuk huruf ini, untuk huruf pemutus, saya buat simbol tolak. Pemutus ni maksudnya huruf ni tak boleh sambung dengan huruf yang lain. Tapi bila kita mengajar di dalam kelas ataupun bila kita nak mengajar anak kita ataupun kepada mereka yang baru nak belajar, kita perlu perkenalkan jangan banyak-banyak huruf. Kita buat huruf alif dengan waw dulu pun cukup. Sebab kalau kita buat banyak-banyak, dia akan keliru. Kan? Jadi kita cari perkataan yang ada alif dan waw dulu. Jadi itu saja huruf yang mereka yang perlu kita perkenalkan, iaitu alif dan waw. Memang peringkat pertama kita bagi tahu dulu. Kita bagi orang kata apa, gambaran keseluruhan. Gambaran keseluruhan tu maksudnya orang kata big picture kan. Iaitu huruf pemutus ada 7 kan. Huruf pemutus yang saya perkenalkan ni dia adalah berbentuk dia boleh huruf pemutus ni kalau dia berada di awal, di tengah, di akhir, dia sifat dia sama saja. Kan? Okey, baik. Okey, ada yang tanya, kenapa tak masukkan huruf hamzah? Okey, huruf hamzah ni dia memang bersifat pemutus, tetapi sifat dia berbeza dengan huruf yang Abu Zazat ni. Sebab kalau huruf hamzah, dia bersifat tolak kiri dan kanan. Apa-apa huruf pun, kalau huruf yang boleh sambung, dia berada di sebelum huruf hamzah, dia tetap tak boleh sambung juga. Kan? Tetapi kalau huruf pemutus ni, contohnya huruf ba berada di sebelum dia, ba itu boleh pegang huruf alif. Ba boleh pegang huruf alif, kan? Okey, kemudian alif, selepas alif tu ada waw, ada ba. Huruf alif tidak boleh pegang, ya. Jadi kalau sebelum alif itu ada pemutus, memanglah tak boleh. Tapi perbezaan dengan huruf yang saya maksudkan tu, contohnya macam huruf hamzah tadi tu, kenapa tak dimasukkan? Sebab sifatnya berbeza. Dia datang daripada keluarga yang berbeza. Memang dia tak boleh sambung kan? Okey. Kalau hamzah, sekali lagi saya ulang. Kalau huruf hamzah, memang kita letak tolak sebelum dan selepas hamzah. Sebab duduklah di mana pun hamzah itu tetap tak boleh sambung. Kalau huruf ba sebelum hamzah, huruf ba itu tak boleh sambung juga. Hamzah itu tetap juga berada dengan diri dia, ya, dia unik. Tapi kalau huruf pemutus ni, iaitu Abu Zazat ni, huruf ba sebelum alif tu ada ba boleh pegang alif. Itulah perbezaannya kan. Ramai yang tanya, kenapa tak masukkan hamzah dalam kelompok? Begitu juga dengan huruf ta marbutah, huruf alif maksurah, ada yang tanya kan. Okey, huruf ta marbutah dan alif maksurah tu kenapa tidak dimasukkan dalam huruf pemutus? Disebabkan ta marbutah dan alif maksurah itu dia berada di penghujung. Huruf Abu Zazat ni dia boleh berada di mana-mana je. Awal, tengah, akhir boleh. Itulah sifat dia kan. Okey, dia ada sifatnya yang tersendiri. Okey, baik. Okey, ini adalah huruf Abu Zazat. Okey, konsep ini adalah tambah. Kalau kita buat tambah, ya. Bila saya buat nanti simbol tambah, fahamlah tambah itu boleh sambung. Kalau nanti jumpa simbol tolak, itu adalah tidak boleh sambung. Okey. Ini adalah huruf Abu Zazat. Okey. Abu Zazat ni, kalau kita jumpa dia mesti letak tolak. Macam tu. Okey. Contoh, kita mulakan dengan satu suku kata iaitu ra, alif. Okey, kita tengok ra. Ada tak ra ni di dalam huruf pemutus? Oh, ada. Jadi apa nak buat? Letaklah tolak kan? Letaklah tolak. Apa maksudnya? Ra tak boleh sambung alif. Ra tak boleh sambung alif. Okey. Yang belakang ni tak perlulah letak apa-apa. Tak payah. Kita jangan letak apa-apa simbol di belakang huruf perkataan yang akhir. Okey, kita cuma letak huruf yang di tengah saja. Okay, jadi bila kita sambung huruf yang begini, ra tolak alif maksudnya ra tidak boleh sambung alif, maka kita tiru saja ra alif. Seterusnya, kalau kita nak mengajar, jangan kita terus buat 4 huruf, 5 huruf, jangan. Kita mulakan dengan 2 huruf terlebih dahulu, kan? Okay.
Kita ansur majulah. Jadi ba, okey kita tengok. Ba alif. Sekarang ni kita nak ajar murid adakah huruf ini boleh sambung atau tidak. Jadi caranya macam mana? Suruh mereka cari ba. Ada tak ba di dalam huruf tolak? Ada tak ba? Ada tak ba dalam ni? Ada tak? Tidak ada. Kalau tidak ada, maksudnya ba ni boleh sambung lah. Jadi ba tambah, maksudnya ba boleh sambung alif. Okay, jadi caranya bila kita nak sambung huruf pinggan mangkuk, bila dia nak sambung senang saja. Inilah wajah huruf aras mudah, di mana kalau kita nak ajar murid, kalau kita nak mengajar kan, ataupun kita sendiri yang masih belum mahir, caranya adalah kita jangan potong ni. Jangan pula kita buat, ba potong ekor sambung alif ya. Kita buat macam ni. Maaf, tulisan saya tak cantik. Saya guna drawing board. Okey, baik. Biasanya kita ajar potong. Apabila kita ajar potong, dia menyebabkan tulisan murid itu akan menjadi kontot. Akan menjadi pendek. Pendek sangat. Okey. Jadi caranya adalah kita bagi tahu dia apabila ba tambah, dia akan luruskan. Ba ni luruskan. Tangan dia ni lurus jatuh atas garisan dan akan memegang alif. Jadi ba pegang alif. Okey. Ba tambah alif bermaksud ba pegang alif. Ba sambung dengan alif. Kadang-kadang istilah yang kita gunakan itu, kita mesti tengok kepada situasi. Kadang kita cakap ba sambung alif. Tak faham juga. Jadi kita guna ba pegang alif. Kalau saya saya mengajar kan, kita cakap ba sambung, dia tak faham. Jadi kita guna ba pegang alif, baru dia faham. Okey? Okey, jadi ba pegang alif. Jadi ba pegang alif. Okey, di sini akan berlaku sifat sedikit perbezaan ya. Kita tengok. Kalau huruf itu tunggal, huruf ba ni titiknya dekat sini kan? Okey. Tetapi bila bersambung, inilah yang berlaku di mana titik itu berlaku perubahan kedudukan. Kalau tunggal, dia duduk di tengah. Tapi bila bersambung dengan alif, ba tu pegang alif, titiknya tidak lagi berada di sini. Dia berubah pergi ke di awal ba tu lah, di sini. Okey? Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, dal waw du. Apa yang perlu dibuat? Kita cari huruf ni, ada tak dal di dalam huruf tolak? Ada tak dal dalam 7 huruf ni? Kita tengok. Oh, ada. Jadi bila ada, apa yang perlu dibuat? Dal adalah huruf tolak. Letaklah tolak. Apa maksudnya? Dal tak boleh pegang waw. Jadi bila kita nak tulis di bawah, kita turunkan saja. Boleh rapat tapi tak boleh sentuh. Boleh rapat tapi tak boleh sentuh. Itulah beza huruf perangkai dengan huruf pemutus. Okey. Baik. Okey, tadi kita bagi satu suku kata kan? 2 huruf saja. Sekarang kita tingkatkan lagi aras kesukaran dengan memberi 4 huruf. Okey. Apa yang kita perlu buat? Ingat yang di akhir tak perlu letak simbol. Okey, bagi yang ada kertas, boleh cuba buat sekarang. Bagi yang ada tulisan jawi di dalam laptop ataupun di dalam telefon, cuba buat. Ra tambah ke tolak? Alif tambah atau tolak? Ba tambah atau tolak? Okey, boleh cuba. Okey, cuba buat. Okey, ada tak yang buat di live chat? Cuba kita tengok. Okey, caranya macam mana? Kita tengok ra. Ada tak ra? Ada tak ra di dalam huruf tolak? Oh, ada. Apa yang kita nak buat? Ra tambah ke tolak? Ra ada, jadi tolak. Ra tolak, kan? Okey. Jadi ra tolak, kemudian huruf seterusnya alif. Ada tak alif? Ada. Okey. Kalau ada, apa yang kita nak buat? Kita letak tolak juga. Okey, kemudian ba. Ada tak ba dalam ni? Tidak ada. Okey. Kalau ada dalam ni baru kita letak tolak. Jadi ba adalah huruf perangkai, huruf yang boleh sambung. Jadi caranya bila kita nak sambung, okey, ra tidak berlaku perubahan bentuk, kekal macam ni, alif pun sama. Okey, ba. Okey, sekarang ni huruf ba dia dekat dengan sini. Apakah yang akan berlaku kepada tangan ba bila dekat dengan tambah? Apa yang berlaku? Tangan ba akan
Akan apa? Siapa boleh jawab? Siapa yang boleh jawab? Apakah yang akan berlaku kepada tangan bar bila bar nak pegang waw? Tangan bar akan, cuba tulis, akan apa? Akan lurus. Okey, kita tengok rod. Dia turun saja. Bar, okey. Bar boleh pegang waw. Okey, jadi tangan bar akan lurus dan pegang waw titik akan berubah ke tepi. Siapa betul? Tahniah. Okey, siapa yang buat titik macam ni memang hebatlah di mana titik berada di dia berubah kedudukannya. Okey. Okey, tadi 4 huruf kan? Sekarang kita bergerak kepada 5 huruf pula. Okey. Tapi untuk mudah kita letaklah huruf tolak tu di atas supaya kita dapat kenal pasti huruf mana huruf tolak. Dapat kenal pasti tak mana satu huruf tolak yang ada? Ingat, huruf di belakang tak perlu letak simbol. Okey, jadi yang mana satu huruf tolak? Betul, alif. Lagi? Lagi? Huruf? Wow, okey, tahniah. Apa yang kita nak letak? Kalau kita jumpa huruf tolak, letak simbol tolak dulu. Letak tolak dulu. Kalau dah tidak ada huruf tolak, baru kita letak tambah pada huruf yang lain. Okey, apa maksud bar tambah alif? Bar tambah alif bermaksud bar boleh sambung alif. Alif tak boleh pegang ta. Bar boleh pegang alif, tapi alif tak boleh pegang ta. Ta, kita tengok bar pegang alif dia jadi macam ni. Okey. Kemudian ta pegang waw. Kita tengok nampak tak ni titik kan? Ini kalau dia duduk tunggal. Kalau dia bersambung, tada kan? Okey. Ta dia tidak lagi berada di sini. Nampak tak? Okey. Kalau kita baca Al-Quran, kita tengok kedudukan titiknya tu. Ya. Okey, jadi ta ni tengok titiknya di sini. Okey. Dan ta boleh pegang waw. Waw boleh tak pegang qaf? Kenapa tak boleh? Sebab ada tolak. Sebab tu bila kita mengajar, kita boleh timbulkan persoalan. Sebab itu kita mengajar Jawi adalah satu subjek, satu mata pelajaran yang sangat menyeronokkan. Sebab dalam Jawi juga ada apa tu? Kemahiran berfikir aras tinggi. Sebab apa kita pun boleh tanya, kenapa bar boleh sambung alif? Oh, sebab dia ada tambah. Apa jadi kepada tangan bar bila nak pegang alif? Oh, tangan bar akan lurus kan? Okey, kenapa alif tak boleh pegang ta? Oh, sebab dia tolak. Alif adalah huruf tolak. Kan? Okey. Jadi macam ni, waw boleh tak pegang qaf? Kita pun tanya. Kita tanya murid. Kita jangan terus bila murid kita tanya, cikgu, ustazah, umi, mak, boleh tak waw tu sambung dengan qaf? Oh, tak boleh. Kita terus bagi jawapan. Sebenarnya, kita perlu sediakan satu bahan. Mereka yang kenal pasti sendiri berasaskan bahan. Mereka yang cari jawapan tu ekseskan diri. Kan? Dan kita minta mereka menerangkan kenapa tak boleh sambung, kenapa boleh sambung. Contohnya macam waw. Waw boleh tak pegang qaf? Oh, dia murid anak kita jawab. Oh, tak boleh. Sebab apa? Sebab ada tolak. Kan? Okey. Baik, ini juga adalah satu cara untuk kita nak bagi tulisan anak-anak kita cantik ataupun tulisan kita sendiri. Apa cara dia? Sebab itu jangan guna potong ekor. Kalau potong ekor menyebabkan tulisan kita tidak cantik. Okey, cara untuk mencantikkan tulisan, kalau kita tengok sini kan. Kalau kita menulis dengan buku, buku tulis kan ada garisan atas ni kan. Okey, pastikan alif itu menyentuh garisan. Saya buat ni lebih garisan. Okey, kalau alif kita buat sentuh garisan atas. Macam lam tu sentuh garisan atas. Alif tu sampai, janganlah buat separa je. Dan kalau kita buat bar, panjangkan tangan huruf tu kita panjangkan. Panjangkan tangan huruf. Dan cara untuk panjangkan, pastikan semua huruf itu lurus duduk di atas garisan. Nampak tak? Ni, lurus saja kan? Jadi tulisan anak-anak akan menjadi tulisan kita pun. Dia akan jadi satu perbezaan. Daripada kita buat potong ekor sambung dengan luruskan tangan. Okay. Baik, ini lagi. Okey, kalau tadi kita jumpa dengan huruf pinggan,
ya, huruf pinggan di mana kalau huruf pinggan berjumpa dengan tambah kita luruskan saja. Okey, kalau macam huruf yang terjuntai macam ni di bawah. Ni huruf ni buncit kan? Okey. Tapi sebelum tu kita kena kenal pasti dahulu huruf yang tak huruf apa? Huruf pemutus, huruf yang tak boleh pegang. Huruf yang tak boleh pegang huruf di depan dia. Huruf apa? Alif. Apa nak buat? Ingat ya, cara pertama adalah kalau kita nak bagi soalan, bagi dulu suruh mereka kenal pasti dulu huruf tolak. Okey, mana dia huruf tolak? Alif. Letak dulu tolak. Kemudian apa lagi? Huruf waw, letak tolak. Okey. Bila dah jumpa huruf tolak, kita tak perlu tanya lagi lah, sin tambah ke? Tak payah. Kita terus saja. Okey, kamu dah jumpa huruf tolak. Okey, jadi yang lain tu letak tambah. Senang aja kan? Okey. Baik. Kita tengok. Sin. Sin boleh pegang alif. Nampak? Sin pegang alif. Apakah yang akan terjadi kepada tangan sin ni? Ini buncit kan? Cara dia kita bagi tahu, luruskan. Okey? Tarik tangan sin yang buncit ni, tarik tangan dia. Perutlah buncit, tangan tak buncit kan? Okey. Luruskan tangan yang bengkok ni. Luruskan di atas garisan. Nampak tak? Ni garisan kan? Okey. Kita terlindung pula kan? Okey. Jadi caranya adalah kita luruskan. Sebab kalau kita cakap potong ekor, dia akan potong di bahagian ni. Bila dia sambung, dia akan buat sin. Naik tu. Sebab tu dia jadi buruk ni. Tak mau tulisan macam ni. Bila kita cakap luruskan tangan, sebab tu kita buat macam tu, dia akan menjadi lebih cantik. Luruskan tangan ni di atas garisan. Cara untuk menulis sin, ini pun saya pernah jumpa jugalah. Biasanya sin, anak-anak ni, biasa kita buat macam ni. 1, 2, dia buat macam ni. Salah. Jadi untuk menulis sin macam mana? Okey, saya padam dulu supaya tak nampak comot sangat kan. Okey. Cara untuk menulis sin ni, bila kita nak ajar, okey. 1, 2, turun, lurus. Okey. Penonton buatlah bagi cantik ya. Okey. Sekali lagi. 1, 2, turun. Itu pun penting tu. Dia punya proses tu. Lurus. Macam tu. Sekali lagi. 1, 2, turun, lurus. Okay. Kalau kita tak ajar macam tu, sebab itulah dia akan buat macam ni. 1, 2, macam ni. Salah. Okay. Baik. Okay, itu adalah cara untuk menulis sin ketika bersambung. Di mana kita perlu luruskan saja. Okay, jadi sin pegang alif. Sin boleh pegang alif. Boleh tak alif pegang ba? Tak boleh. Boleh tak ba pegang waw? Boleh. Kan? Sebab ada tambah kan? Boleh tak waw pegang nun? Tak boleh. Okay, jadi ba pegang waw. Nampak? Ba pegang waw. Okey. Ba pegang waw, titiknya berubah. Okey, untuk perubahan titik ni dia cuma berlaku kepada bukan semua huruf ya. Jangan keliru pula. Huruf yang berubah titiknya adalah berlaku kepada huruf pinggan mangkuk sahaja. Cuba sebut huruf pinggan mangkuk tu apa dia? Huruf yang berubah titik adalah berlaku kepada huruf pinggan mangkuk sahaja. Apalah dia huruf pinggan mangkuk tu kan? Okey, huruf pinggan mangkuk adalah ba, ta, sa, nun, ya, nya. Ada 6 huruf pinggan mangkuk. Ba, ta, sa, nun, ya, nya. Okey. Boleh ingat ke? Tulislah. Sebab tu saya kata kalau nak dapat, tulis lagi bagus. Okey, buat nota Huruf pinggan mangkuk ba, ta, sa, nun, ya, nya. Okey, huruf pinggan mangkuk ni bila dia bersambung, maka huruf tersebut titiknya akan berubah. Kan? Daripada duduk di tengah akan di akhir. Tetapi jangan juga keliru. Tidak semualah kedudukan dia akan berubah titik. Kalau huruf itu berada di akhir, maka titik tu dia akan kekal. Okey, contohnya kita buat macam ni. Okey, kita eja perkataan buku. Ni bu, titik di sini kan. Tapi kalau kita eja perkataan sebab sin, ba. Okey, kalau duduk di hujung, sin,
Ba, nampak? Titik berada di sini. Kalau ba, jangan pula berada di sini. Salah lah. Nanti kata saya pula ajar kan. Okey, kalau huruf itu berada di hujung. Okey. Hilang pula. Okey. Sekali lagi. Kalau huruf tu berada di hujung, kalau berada di awal, sini kan. Okey. Kalau berada di hujung, sin. Ni kalau ba di tengah. Okey, ba. Kalau di hujung, macam ni. Kekal bentuknya seperti asal. Dia cuma berlaku di awal dan di tengah sahaja. Ini sahaja yang berubah ni. Okey. Contohnya eja bulat. Ba, waw, bu, lam, ta. Okey. Ta. Tengok. Kenapa? Sebab dia berada di hujung. Okey. Okey, kalau nak lebih pasti, boleh carilah wajah huruf yang berada di awal, di tengah, di akhir. Sebab itu kalau kita, masa kita prasekolah, ataupun masa kita di tahun 1, guru-guru kita ada ajar wajah yang berada di awal, di tengah dan di akhir. Kita boleh lihatlah di situ. Cuba kita tengok kedudukan huruf pinggan mangkuk tadi. Ba, ta, ta, nun, ya, nya. Apabila berada di awal, di tengah dan di akhir. Kalau di awal, di tengah sahaja dia akan berlaku perubahan titik berada di pangkal huruf. Tetapi sekiranya huruf ba, ta, sa, nun, ya, nya ini berada di akhir, titiknya akan kekal seperti asal. Okey, seterusnya kita masuk kepada contoh yang seterusnya. Okay, macam mana kita, maaf. Saya nak cari pemadam. Okay, saya padam dulu. Okey, sekarang kita tengok contoh untuk dal, waw, ro, ya, nun. Okay, seperti biasa, jangan letak apa-apa simbol di hujung. Seterusnya kita cari huruf tolak. Mana dia huruf tolak dalam perkataan durian ni? Pertama dal, betul? Letak tolak. Ada lagi? Mana lagi huruf tolak? Wow, betul. Apa nak letak? Tolak. Lagi? Ro. Tolak. Okey. Dah habis huruf tolak, jadi tak payah fikir lagi, letak saja tambah pada huruf yang lain. Jadi bila kita nak sambung, huruf ini boleh rapat tetapi tak boleh sentuh. Rapat tak boleh sentuh. Okey. Semasa COVID-19 ni, rapat pun tak boleh kan? Kena berjarak. Okey, baik. Jadi tengok, turunkan saja, sama saja bentuknya, tidak ada perubahan wajah huruf pada huruf yang dal, waw, ro. Yang berlaku perubahan huruf adalah huruf ya. Baik. Kita tengok apa yang akan berlaku pada ya adalah kepala ya ni tidak ada dan ekor ya akan lurus. Kita tengok ya boleh pegang nun. Sebab apa? Ada tambah jadi ya boleh pegang nun. Nampak Tidak ada lagi kepala. Dan ya tidak berada di tengah. Tidak ada di sini. Dia akan bergerak ke tepi. Sebab apa? Huruf ya termasuk di dalam huruf ba, ta, sa, nun, ya, nya. Huruf pinggan mangkuk. Okey, sekarang mari kita tengok macam mana kita nak gabungkan semua yang kita belajar hari ini, ya, daripada peringkat awal tadi, nama huruf, ya, arah menulis, padanan huruf, ya, dan juga kita huruf mana yang boleh tak boleh sambung, wajah huruf di dalam teknik 3 langkah. Okey, ini adalah proses teknik 3 langkah. Bagi yang belum mahir lagi tentang padanan huruf tu apa, bolehlah merujuk pada kad sifir, ya. Okay, contoh perkataan. Okay, yang pertama kita sediakan ni tapak dia. Okay, buat garis macam ni, buat anak panah ni, buatlah. Okay. Lepas tu apa yang kita perlu buat? Cari perkataan yang kita nak buat. Okey, roda. Okay. Ada berapa huruf di sini? Ingat tak proses? Okay. Letak letak nombor dulu. Ada berapa huruf? Ada 4. Jadi apa yang kita nak buat? Letakkan 4 nombor pada tapak jawapan. Kemudian kita buat anak panah. Ni kan? Pelangi. Okey, bolehlah guna warna-warni. Okey, nombor 1 jumpa dengan nombor 1. Janganlah buat terus semua. Buat saja satu kalau yang masih peringkat awal lah. Okey, jadi R sama dengan Ro. Okey, baru buat nombor 2. Buat anak panah. Macam tu. Okey, nombor 2. O. O sama dengan apa? Carilah dekat sini. Mana O? Okey, O sama dengan wow. Okey, wow. Baik, kemudian nombor 3 jumpa dengan nombor 3. Apa dia?
D. Okey, cari D. Mana D? Okey, ni D. D sama dengan dal. Kemudian A sama dengan alif. Kan? Okey. Lepas tu, okey. Dia dah turun. Saya belum lagi letak tambah tolak kan. Okey, dalam ni. Ada tak huruf tolak? Ada. Ra, waw dan dal. Yang belakang tak payah. Okey. Jadi apa yang nak buat? Semua huruf tolak. Caranya adalah turunkan saja. Ingat. Boleh rapat tapi tak boleh sentuh. Jadi ra kita turunkan dan dal. Nampak? Semua huruf sama saja. Cuma dia rapat daripada soalan. Kan lebih rapat lah. Okay, perkataan seterusnya kita tengok batu. Okay, apa yang perlu kita buat? Letak nombor 1, 2, 3, 4. Kemudian letak nombor pada tapak jawapan. Kemudian buat pelangi. Huruf nombor 1 B sama dengan ba. Okay, buat pelangi. Nombor 2 alif. Buat pelangi lagi. 3 ta dan kalau masih tak ingat ataupun kita keliru macam mana kedudukan huruf atas garisan, rujuk pada kad sifir ni. Okey. Kepada yang nak mencari kad sifir, boleh cari pada di dalam Google lah. Cari kad dalil. Saya juga ada menghasilkan kad dalil. Boleh rujuk di situ kad dalil itu. Boleh muat turun secara percuma. Kan? Cari kad padanan huruf. Banyak ramai yang buat kad sifir kan? Boleh kita rujuk mana-mana pun tak kisah. Okey, seterusnya huruf nombor 4 adalah waw. Jadi, okey, kita cari dulu huruf tolak dalam ni. Ada tak huruf tolak? Ingat, yang dia tak payah buat. Huruf yang akhir kan? Okey, mana huruf tolak? Betul, alif kan? Ada satu saja huruf. Ada dua tapi waw ni huruf yang akhir. Jadi, ada satu saja huruf tolak yang perlu kita letak tolak. Jadi, yang lain letak tambah. Jadi, ba boleh sambung alif. Alif tak boleh pegang ta. Ta boleh pegang waw. Ba boleh pegang, ba boleh pegang. Ba boleh pegang alif, alif tak boleh pegang ta, ta boleh pegang waw kan. Okey, jadi kita pun sambunglah. Ba pegang alif, luruskan tangan ba pegang alif. Nampak? Okey, tangan ba lurus, titik pergi ke tepi. Kemudian ta pegang waw. Luruskan tangan ta atas garisan dan pegang waw. Okey, siap. Perkataan seterusnya lupa. Okey, jadi apa nak buat? Letak nombor. Dah ingat kan? Cara nak menjawikan. Sebab tu cepat pandai jawi ni senang aja. Semua orang boleh pandai jawi. Ya. Ikut saja langkah yang telah saya ajar. Proses tu mesti ikut. Okay, baik. Okey. Cari dekat sinilah. Cari pada kad sifirnya. Jadi kita tengok. Lam jangan letak atas garisan. Dia turun sikit. Baik. Buat pelangi. Kemudian nombor 2, U sama dengan waw. 3, P sama dengan pa. 4, A sama dengan alif. Okey. Ada tak huruf tolak dalam ni? Apa dia? Huruf waw. Apa nak buat? Letaklah tolak. Okey. Jadi, yang lain tu letak je lah tambah. Sebab kita dah jumpa dah kan huruf tolak. Huruf yang tak boleh sambung. Jadi, lam boleh pegang waw. Pa boleh pegang alif. Jadi, lam pegang waw. Apa jadi kepada lam yang bengkok ni? Apa jadi? Kita luruskan saja tangan lam dan terus pegang waw. Lam lurus. Kasih lurus ni. Lurus atas garisan ni. Kita tarik dia sampai lurus. Nampak? Lam tarik dan pegang waw. Okey, seterusnya. Okey, pa pegang alif. Apa jadi kepada pa bila dia nak pegang alif? Apa yang perlu dia buat? Bila kita nak, kan, kalau kita nak pegang tangan, mestilah kita hulurkan tangan. Begitu juga dengan pa ni kan. Ini kan bengkok kan. Betul tak? Jadi kalau dia nak pegang alif, apa yang perlu dia buat? Pa ni luruskan tangan dia dan pegang alif. Ya. Okey. Baik, seterusnya sabun. Sebab itu kita ikut pemeringkatan. Kalau tadi kita buat 4 huruf, lepas tu kita tingkatkan lagi menjadi 5 huruf kan? Okey. Baik. Begitulah juga ya, kita letak buat pelangi ya. Buat pelangi dulu. Letak nombor, buat pelangi. Okey. Dan baik, lepas tu buat apa? Cari huruf tolak. Apa dia huruf tolak dalam ni? Apa dia? Pandai, alif dan waw. Dah jumpa. Okey. Cari huruf tolak terlebih dahulu baru kita letak tambah pada huruf yang lain.
Jadi sin boleh pegang alif, ba boleh pegang waw. Jadi sin boleh pegang alif, nampak? Sin ini kita luruskan dan pegang alif, ba luruskan pegang waw. Okey, seterusnya bangun. Okey, kalau tadi kita buat ejaan lazim, sekarang kita buat perkataan yang dah ada hukum, iaitu ada di graf. Sebab tu kalau kita nak bagi soalan, jangan terus kita bagi soalan yang ada hukum. Contohnya kita baru saja nak belajar, ya, kawan kita baru je nak belajar, kita dah bagi yang ada hukum K, vokal awal kata, ada di graf. Tak boleh. Kita bagi yang padanannya sama dulu, ya. Contoh macam lupa tadi ada 4 rumi, 4 jawi. Kalau macam bangun ni dia ada berapa huruf rumi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dijawikan, dia ada 5 je kan? Jadi janganlah bagi tu sebagai soalan yang pertama. Kita buat ansur maju. Jadi kalau macam bangun ni, kita letak nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okay, letak nombor. Lepas tu buat pelangi lah. Lepas tu kita jawikan. Okay. Okey. Tak ikut urutan pula. Okey. Jadi, ingat tadi tu apa yang kita perlu buat bila kita nak sambung? Kita buat apa? Okey, cari huruf tolak dulu kan? Baru kita letak tambah. Okey, nampak? Senang saja. Luruskan tangan macam nga ni, kita tarik naik atas, kepalanya kekal. Yang ekor dia ni, badan dia ni, kita luruskan dan pegang huruf selepasnya. Okey, seterusnya huruf nya. Ini yang saya bagi tahu tadi tu kan, huruf nya ni. Okey. Di sini ada 2 hukum. Nampak tak saya letak aturkan susunan huruf mengikut aras kan? Aras soalan yang saya buat. Akhir sekali barulah diakhiri dengan huruf digraf kan? Okey, di sini ada digraf. Yang susah ni inilah ni. Ni ada 2 hukum dekat situ, iaitu digraf dan hukum K. Jadi nya, alif, mim, waw, qaf. Kemudian cari huruf tolak, baru buat huruf tambah. Jadi nya boleh pegang alif, mim boleh pegang waw. Jadi nya, alif, nya. Kemudian, okey. Baik, sepatutnya ini dulu okey. Baik. Okey, itu sahaja dari saya hari ini. Jadi kita telah belajar hari ini tentang apa? Kita telah belajar tentang kemahiran macam mana untuk menguasai untuk cepat pandai jawi. Kita bermula dengan nama huruf, susunan huruf, ya, kemudian padanan huruf, kedudukan huruf atas garisan, arah nak menulis, kemudian kita dapat membezakan huruf yang boleh tak boleh sambung. Kemudian dah kita kuasai semua tu, kita belajar juga tentang wajah huruf, ya, huruf pinggan mangkuk, apa itu huruf pinggan mangkuk, ya. Kita belajar juga digraf kan. Okey. Jadi yang belakang sekali tu kita telah belajar macam mana nak menulis perkataan mudah dengan menggunakan teknik 3 langkah. Jadi saya berharap apa yang saya telah kongsikan pada hari ini akan memberi manfaat kepada anda semua dan saya mohon maaf di atas kekurangan sepanjang saya membuat perkongsian ini. Terima kasih di atas kehadiran anda pada sesi kita pada kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.